Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyambung semula kelas pengajian kita daripada kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam, yang mana pada malam ni kita telah pun sampai pada hadis yang ke-45 kan? Hadis yang ke-45. Betul Pak Min? Betul. Iaitu muka surat 405. 405. Al-hadits qala al-musannif rahimahullah al-hadits al-khamis wal-arba'un. Hadis yang ke-45. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Jabir bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda amal fathi wa huwa di Makkah, yakni pada tahun pembukaan kota Makkah, ketika beliau masih berada di Makkah, di mana baginda bersabda Inna Allah wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr, yakni minuman keras, arak lah, bangkai, al-maitah, wal khinzir, dan juga babi, wal asnam, dan juga berhala. Faqila ya Rasulullah, lalu ditanyakan kepada baginda, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati fa innahu yutla biha as-sufun wa yudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pandangan kamu tentang lemak bangkai ni, kerana ia dapat digunakan untuk yutla biha as-sufun ni, dia mengecat perahu, dia bubuh dekat perahu tu sebagai yang kata apa, bahan salutan lah untuk nak mengelakkan air masuk kan. Yutla biha sufun wa yudhanu biha al-julud, kulit kan, disapu dekat kulit tu nak bagi dia tahan lah kan. Dan wa yastasbihu bihan nas, dan orang-orang menjadikannya sebagai minyak lampu. Orang dulu guna minyak tu, lemak tu untuk dijadikan sebagai minyak untuk pasang lampu lah kan. Qala la, huwa haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, tidak, kerana ia tetap haram. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indalik, dan Nabi kata, semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Qatalallahu al-yahud innallaha harrama alaihimus syuhum, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan lemak kepada mereka. Fa'ajmaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamanahu, lalu mereka memperindah,kannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan harganya. Baik, hadis ini sebenarnya menjadi asas kepada
perbincangan di kalangan para ulama tentang benda-benda yang kita haram makan dan juga kita haram mengambil manfaat daripadanya. Adakah boleh untuk kita jual? Kerana kita tak boleh makan dan kita tak boleh ambil manfaat daripadanya. Lalu yang tak boleh tu hanyalah dari sudut tu. Itu logik akal kita lah. Lalu kita kata kita memang tak boleh minum arak. Tapi apa salahnya kita jual arak tu kan? Kerana kita tak minum pun kan? Yang minum tu orang lain kan? Jadi itu logik asalnya begitu. Akan tetapi dalam hadis ni Nabi SAW telah menyatakan bahawasanya apa yang kita tak boleh ambil manfaat daripadanya, jual belinya juga haram. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Imam Muslim riwayatkan hadis ni daripada Yazid ibn Abi Habib an Ata an Jabir. Daripada Yazid bin Abi Habib an Ata an Jabir. Dalam riwayat Muslim ada dinyatakan anna Yazid qala kataba ilayya Ata. Yazid ni kata Ata telah menulis kepada aku. Ini salah satu bentuk periwayatan cara ulama hadis meriwayatkan hadis, iaitu dengan cara al-mukatabah kan? Yang mana ditulis daripada guru dia tu, kemudian mana dia tak riwayat secara langsung, dia riwayat melalui tulisan kan? Itu salah satu bentuk lah periwayatan yang diterima sekiranya yang menulis tu memang kita kenal pasti tulisan tu adalah tulisan individu tersebut, bukannya orang lain yang menulis bagi pihak dia, dan kesahihan tulisan tersebut disahkanlah kan. Jadi al-mukatabah adalah salah satu bentuk periwayatan yang diterima lah di sisi ulama hadis. Baik, apapun yang penting hadis ni tidak ada masalah dari segi sanad, hadis ni sahih sanadnya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa hadis yang lain, kita akan dapati membawa hadis-hadis lain juga membawa mesej yang sama. Antaranya hadis dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan juga sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Umar telah sampai berita kepada dia yang mana satu orang lelaki ni dia jual arak kan. Lalu Umar kata qatalahu Allah kan? Semoga Allah Ta'ala, qatalahu Allah ni satu bentuk macam ancaman lah. Terjemahan literal ni maksudnya semoga Allah Ta'ala membunuh lebih kurang macam tu kan. Alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qatalallahu al-yahud hurrimat alaihim asy-syuhum fajamaluha faba'uha. Umar kata, tidakkah dia tahu yang mana Nabi SAW pernah kata semoga Allah Ta'ala membunuh orang Yahudi ni kan, kerana telah diharamkan lemak ke atas mereka, lalu mereka fajamaluhu kan. Asal dalam bentuk lemak tu memang nampak tak apa elok, lalu mereka buat apa, mereka cayakkan dia, bagi elok, buah dalam botol jadi cantik lah kan. Dan mereka jual dan mereka makan hasil daripada jualan minyak lemak tadi kan. Sedangkan ini kita cerita dalam syariat umat terdahulu, perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka menggunakan kaedah yang lain untuk nak menjadikan dia halal kan. Lalu dia menjadikan dia macam, bukan jadikan dia halal, maksudnya memperindahkan dia kan, supaya dia tak nampak dalam bentuk rupa asal lemak tadi. Lalu depa jual dan depa makan daripada hasil jualan tersebut. Manakala dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Abbas juga menyatakan hadis yang sama, kemudian ditambah dengan tambahan wa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim thamanahu. Ini lebih jelas, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala bila mengharamkan ke atas sesuatu kaum tu makan satu benda,
maka diharamkan juga ke atas mereka sumber hasil pendapatan daripada jualan haiwan yang ataupun binatang yang diharamkan kita makan tersebut. Jadi ini bermakna bahawasanya apa saja haiwan yang kita haram makan, berdasarkan hadis ni, haiwan yang kita haram makan, maka kita haram juga jual haiwan tersebut. Jadi babi tak boleh makan. Apa lagi? Kucing. Kita tak boleh makan kucing. Haram jual kucing. Macam mana? Kacau kan. Ramai orang duk jual beli kucing ni. Itu saya kita bincang. Ada penelitian dia. Awal nak haram terus ni. Lagi ada perbincangan pasal apa hukum jual kucing ni. Lagi tapi baik. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna Allah harrama al-khamra, faman adrakathu hadhihi al-ayatu wa 'indahu minha shay'un fala yashrab wa la yabi'." Ini juga Nabi SAW sebut secara jelas. Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan arak. Sesiapa yang telah dah sampai pada dia ayat, ini merujuk kepada ayat yang telah kan di peringkat awal Islam, arak ni dibenarkan untuk minum. Mana orang Islam memang minum. Bahkan adalah ada hadis yang ada orang mai jumpa Nabi bawa hadiah arak ni pergi bagi dekat Nabi SAW. Lepas tu bila Nabi tanya dia, bukan hang tak tahu ke yang benda ni dah diharamkan? Dia baru tahu pada hari itu yang benda ni telah diharamkan. Lalu dia pergi buanglah kan. Tapi yang pentingnya Nabi kata, sesungguhnya siapa-siapa sahaja yang telah sampai kepada dia ayat tentang pengharaman arak ni dan wa indahu minha syai'un, maknanya dekat rumah dia ni masih lagi ada arak tu, fala yashrab, jangan dia minum, wala yabi'. Ni Nabi sebut juga secara jelas, walaupun dalam ayat tersebut menyebut tentang pengharaman arak, maknanya pengharaman untuk kita minumlah arak tu. Tapi Nabi terangkan pula bahawasanya bukan setakat minum saja tak boleh, jual pun tak boleh. Kemudian rawi tersebut menyatakan, fastaqbalan nasu bima kana indahum minha fi tariqil Madinah fasafakuha. Lalu depa semua penduduk Madinah pada waktu tu pakat cari dalam rumah depa mana-mana tong-tong arak ada tu, depa bawa keluar dan depa tuang kan. Menunjukkan mereka patuh kepada arahan Nabi SAW tentang pengharaman arak tersebut. Jadi apa yang boleh kita sebut, tuan-tuan baca dalam ini, dia kata kesimpulan dari hadis ini dan yang semakna dengannya adalah bahawasanya apa-apa yang Allah haramkan untuk diambil manfaatnya, maka ia haram dijual, dan haram juga memakan harganya. Maknanya memakan harganya, maknanya kita ambil hasil daripada kita jual benda tu. Sebagaimana yang disebutkan secara tegas, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harga jualnya. Ini adalah kalimat yang umum dan bermakna luas yang berlaku pada segala sesuatu yang haram untuk diambil manfaatnya. Dan ini ada dua bahagian, ada dua jenis lah. Bahagian yang pertama, sesuatu yang dapat diambil manfaatnya tetapi zatnya masih tetap ada, seperti berhala-berhala, di mana manfaatnya yang dimaksudkan adalah berbuat syirik kepada Allah, dan ini adalah maksiat yang paling besar secara mutlak kan. Jadi ini bermakna, ini dia disebut kategori benda ni yang diharamkan ni. Yang haram, benda tu kita diharamkan untuk kita ambil manfaat daripadanya, dan juga diharamkan untuk kita jual beli kan. Jadi dalam kes ni kita katakan bukan, walaupun disebut kat sini berhala-berhala, ia juga termasuk apa-apalah kan. Kita jual peralatan sembahyang kan, yang dibuat oleh penganut agama lain. Ini juga termasuk dalam hal ni kan, di mana manfaatnya yang dimaksud adalah berbuat syirik kepada Allah, dan ini adalah maksiat yang paling besar secara mutlak, maka atas dasar tu diharamkan.
disamakan dengan itu adalah apa-apa yang manfaatnya adalah sesuatu yang diharamkan, seperti kitab-kitab yang mengajarkan kesyirikan. Disebut kat sini. Yang ni yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, kutub syirk. Kitab-kitab yang mengajak benda-benda orang supaya menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihr, dan juga sihir. Macam lah ni orang duk jual dekat Shopee tu. Apa? Hantu apa? Kita boleh tengok dalam tu, tangkai, duk jual tangkai. Pelaris perniagaan ke apa-apa kan, azimat-azimat tertentu kan. Ini semua adalah sihir. Dia pun jual tu apa? Kononnya macam hantu tu, hantu kecil tu. Apa nama dia? Lupa dah. Jenggot ke jenggol ke apa? Jenggot lah panggil. Jenglot. Jenggot dah. Jenglot kan. Jual dalam Shopee, tak tahu benda kan. Merepek ni ada orang jual. Lalu kita kata dalam bab ni, ini termasuk dalam benda ni yang mana ain dia tu ada, maknanya benda tu secara fizikal tu ada kan. Dan orang boleh ambil manfaat dan dia tu masih kekal. Bila orang ambil manfaat daripada dia, benda tu masih lagi kekal. Seperti mana berhala, benda-benda tadi ni, sihir, wal bid'ah, benda-benda yang berkaitan dengan bid'ah dalam agama kan, yang direka-reka dalam agama. So dia jual benda-benda tertentu kan, seperti mana apa nama, frame, jual frame capal Rasulullah kan. Kononnya kalau gantung frame capal ni memberi manfaat, rumah tak terbakar, perniagaan laris kan. Jual gambar-gambar tokoh-tokoh tertentu yang kononnya kalau ada gambar-gambar ni, perniagaan akan laris, rumah terhindar daripada terbakar kepada sebagainya. Ini termasuk antara benda-benda yang tidak sepatutnya. Wadhalal, dan benda-benda yang sesat. Begitu pula kan, gambar-gambar yang haram, serta alat-alat muzik yang diharamkan. Kita lah ni bukan setakat ni, kita beli dan kita main dalam masjid. Tuan-tuan, dalam masalah alat-alat muzik ni, mazhab Syafi'i jelas. Di sisi pertama, dari segi jumhur ulama, tak benarkan jual beli alat-alat muzik, tak bagi. Itu utama. Dan tak bagi jual dan tak bagi ambil manfaat, maknanya hasil jualan daripada alat-alat muzik ni. Dan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i pun termasuk secara jelas mengharamkan muzik ni. Apa saja daripada muzik, dan mencari rezeki melalui muzik, sama ada dengan menyanyi ataupun dengan menjual peralatan-peralatan muzik ni, memang tak boleh. Dan ini adalah pandangan majoriti ulama. Dan yang menghairankan kita adalah dalam bab ni, kebanyakan di tempatan kita ni boleh ambil pandangan yang luar daripada kerangka mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan juga keluar daripada pandangan jumhur, majoriti ulama, atas dasar macam-macam kan. Jadi ini saya tak mau masuk kepada perbincangan masalah muzik tu halal ke haram dan sebagainya, tak. Tapi saya nak kata tentang masalah kita bersikap double standard dalam masalah ni. Faham tak? Kan? Bila orang lain mengambil pandangan yang di luar mazhab lain, lalu kita kata ini menyalahi, keluar daripada mu'tamad mazhab, keluar menyalahi jumhur dan sebagainya. Tapi dalam bab muzik, oh yang ni tak boleh pasal yang nak main alat-alat muzik, yang nak menyanyi ni pun termasuk juga. Marah dia. Tapi itu hakikatnya. Itulah hakikatnya. Dan kita pi lebih teruk lagi daripada tu, kita bawa alat-alat muzik ni ke dalam masjid-masjid kita dan kita main dalam masjid kita. La haula wala quwwata illa billah. Seperti mana kita tak pernah baca nukilan daripada Ibn Hajar Al-Haythami dan beberapa tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i tentang masalah muzik. Kita macam
macam seolah buat-buat tak nampak benda tu, tetapi kita yang ni kita pakai pandangan Yusuf Qaradawi dalam bab ni. Tiba-tiba dalam bab ni kita ambil pandangan yang kita rasa sesuai dengan kita, kan. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam bab ni, ni disebut secara jelas yang mana antara benda yang kita dilarang untuk mengambil manfaat daripada hasil jualan ni adalah termasuk menjual alat-alat muzik. Cuma ada beberapa ulama Syafi'iyah berpandangan kalau sekiranya alat muzik tu kita boleh disassemble dia, mana kita ambil part-part dia, contohnya kita ambil dia punya tali ke kayu dia tu, kita buat manfaat untuk benda lain yang bukan untuk muzik, tu dia kata boleh. Maknanya buat kayu api ke, baru jadi hak tu dia kata boleh. Tapi kalau nak jual kerana untuk tujuan tu, memang dia tak benar, kan. Jadi yalah, ini pun satu hal lah, kan. Dan kita pun simpati juga dengan ada kawan-kawan kita di pejabat zakat pernah didatangi oleh artis, penyanyi nak bayar zakat pendapatan. Ini tuan-tuan nak jawab ke mana ni? Saya tak tahu. Wallahualam, tuan-tuan tanyalah orang lain yang lebih makruf tentang hal ni. Tapi yang pentingnya adalah, saya bukan nak sentuh tentang bab tu sangat, kan. Sebab yang tu saya rasa tuan-tuan pun jelas tentang perbincangan ulama. Kalau yang nak berpegang kepada pandangan yang mengharuskan pun, kita tahu ulama yang mengharuskan ni pun mereka tetapkan dawabit tertentu. Umpamanya lirik tu mestilah tidak ada unsur-unsur yang melalaikan, lirik mesti lirik yang bagus, kan. Kemudian tidak ada unsur pencampuran lelaki perempuan, promosi benda-benda hiburan yang melampau. Mereka ada dawabit, bukannya harus secara mutlak. Yang kita duk tengok ni dia dah nak jadi mutlak tu, kan. Jadi itu pun satu benda yang penting juga. Yang pentingnya adalah termasuk yang dinyatakan oleh para ulama, benda-benda yang kita tak boleh makan hasil jualannya selain daripada hak tadi tu, buku-buku yang mengandungi kesyirikan, kesesatan, bid'ah dan sebagainya, sihir dan sebagainya, termasuk juga adalah jual peralatan, alat-alat muzik. Baik. Kemudian dia kata lagi, bahagian yang kedua, sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan zatnya menjadi musnah. Jika yang menjadi tujuan yang paling besar darinya adalah sesuatu yang diharamkan, maka ia diharamkan menjualnya. Sebagaimana diharamkannya menjual babi, khamr dan bangkai. Maksud bila dia kata zatnya menjadi musnah tu, kan bila dah jadi makanan, lalu kita makan, habislah, kan. Itu maksudnya. Minuman, bila kita beli, kita minum, habislah, kan. Yang hak awal tadi tu ain, maksudnya barang tu masih ada, kan. Jadi buku, walaupun kita boleh ambil manfaat daripada buku tu, tetap ada, dia tak hilang. Tapi kalau hak makanan ni dia akan hilang lah, kan. Baik. So dalam ni dia kata, maka ia diharamkan menjualnya sebagaimana diharamkannya menjual babi, khamar dan bangkai. Padahal pada sebahagian darinya ada manfaat-manfaat yang tidak diharamkan, seperti memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Kan? Kita katakan dalam kes ni tadi, kan, bangkai memang dia haram, kan. Tapi dalam kes darurat, kita boleh makan bangkai? Boleh. Walaupun keharusan tersebut mempunyai dawabit yang tertentu. Umpamanya kaedah ada menyatakan ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat tu diukur pada kadarnya. Maksudnya kita dibolehkan makan bangkai tersebut hanya untuk membebaskan kita daripada kita hilang nyawa lah. Maksudnya kita dapat tenaga sikit, boleh makan pada kadar tu saja. Tapi kalau nak tapau balik, nak masak macam-macam, yang tu memang tak boleh. So dalam kes ni dia kata, walaupun benda tu ketika darurat boleh, tapi pada dasarnya memang tak boleh juga untuk kita jual. Jadi banyaklah manfaat yang lain. Dia kata walaupun ada benda-benda tu boleh memberi manfaat yang lain. Contohnya dia kata memadamkan kebakaran menggunakan khamr, kan. Jadi takkanlah waktu tu kita nak pergi beli arak tu atas alasan untuk nak padam kebakaran. Bolehkah padam kebakaran? Bertambah lagi kebakaran? Tak. Akan tetapi kerana manfaat-manfaat ini bukan merupakan tujuan, maka hal itu tidak dianggap ada.
Dan diharamkan jual beli kerana tujuan yang paling besar dari babi dan bangkai adalah untuk dimakan, dan dari khamr adalah untuk diminum, sehingga yang lainnya tidak dianggap ada. Jadi maksudnya semua benda ni dijual kerana untuk kaedah untuk kita manfaatkannya adalah untuk kita makan dan juga minumnya bagi arak. Jadi atas dasar itu apa sahaja kita memang, walaupun dia kemungkinan ada manfaat yang dari sudut yang lain, tetapi syariat tetap mengharamkan untuk kita mengambil manfaat daripada benda-benda yang dinyatakan tadi. Baik. Kemudian Nabi SAW telah mengisytiharkan kepada makna ini, iaitu ketika dikatakan kepada beliau, bagaimana pandangan anda mengenai lemak bangkai kerana ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, menyapu di atas kulit, dan orang-orang menjadikannya sebagai minyak lampu. Beliau menjawab, la huwa haramun, tidak, kerana ia tetap haram. Jadi Nabi SAW menyatakan tentang minyak ni, walaupun ia boleh digunakan, minyak daripada lemak haiwan yang bangkai ni tadi, walaupun ia boleh dimanfaatkan untuk manfaat yang lain, tetapi Nabi SAW tetap mengharamkannya, kerana dia adalah Nabi memang tak dibenarkan, kerana pada dasarnya dia memang diharamkan. Dan Nabi SAW menyifatkan pula orang-orang Yahudi ni, mereka telah pun mencari satu helah untuk nak manfaatkan juga daripada benda-benda yang diharamkan oleh syarak ni tadi. Baik. So daripada sini kita boleh kaitkan juga dengan beberapa perbahasan tentang jual beli benda-benda lain yang diharamkan kita mengambil manfaat daripadanya. Jadi kita akan tengok tentang masalah pertama tentang anjing, yang kedua tentang kucing, dan juga benda-benda yang lain yang akan kita perincikan nanti. Baik, seterusnya dia kata mengenai minyak oles yang suci yang menjadi najis kerana tercampur oleh sesuatu yang najis, maka mengenai kebolehan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai minyak lampu dan semacamnya, terdapat perbezaan pendapat yang masyhur. Sedangkan menjualnya, maka kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh menjualnya. Ni minyak oles ni maknanya minyak sapu, minyak yang asalnya kita guna untuk nak sapu ni, dijadikan lotion ke apa, asalnya dia minyak daripada benda yang halal, tapi kita campur dengan benda yang ataupun dia tercampur secara tidak sengaja, Jadi adakah boleh untuk kita manfaatkannya? Jadi ada sebahagian fuqaha mengharuskan kerana ia bukanlah sesuatu yang disengajakan, Baik. Sedangkan bahagian-bahagian lain dari bangkai, maka apa-apa yang dihukumi bahawa ia suci adanya, maka ia boleh dijual kerana memang boleh diambil manfaatnya, iaitu seperti bulu-bulunya dan tanduknya, bagi yang mengatakan bahawa keduanya adalah suci, dan begitu pula kulitnya bagi pihak yang mengatakan bahawa ia suci tanpa harus disamak. Baik. Ni dalam masalah kulit dan juga anggota haiwan yang lain, yang mana contohnya kulit lembu, tanduk lembu, yang itu kita tak makan dia, tapi kita mengambil manfaat dari sudut yang lain, untuk nak buat barang perhiasan ke apa dan sebagainya. So bagi fuqaha yang kata kalau kulit tu, mereka berpegang pada hadis Nabi SAW bersabda, kullu ihabin dubira faqad tahura, setiap kulit yang telah kita proses, samakkan dia, maka dia dianggap sebagai suci, So dalam kes ni tidak menjadi masalah lah, untuk mereka mengambil manfaat daripada kulit tersebut dan dijual lah, dan hasil jualan tersebut dihalalkan lah, boleh untuk kita makan. Kita di Malaysia ni kulit lembu kita tak makan, kita guna manfaat untuk benda lain. Tapi ada juga orang daripada negara lain yang makan kulit lembu ni. So pada dasarnya tidak menjadi
masalah lah kan. Orang buat apa? Popok. Popok. Ya. Kulit. Sedap ah? Sedap ah? Kena try. Tapi yalah, kita kadang kaki lembu tu pun kita balas agak kan. Dia punya kulit dia tu, betul tak? Buang kuku je. Ya. Baik. Dia kata adapun majoriti ulama yang berpendapat najisnya kulit sebelum disamak, maka majoriti mereka melarang menjualnya kerana ia telah menjadi bahagian dari bangkai. Okey. Hak ni depa kata kulit tu dia akan hanya jadi halal apabila ia telah disamak. Setelah disamak, dia tak dianggap masuk kategori bangkai. So sebelum disamak, maka dia dianggap sebagai bangkai. Mengenai anjing, maka terdapat hadis yang sahih daripada Abu Mas'ud Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita makan daripada hasil menjual anjing. Para ulama berbeza pendapat tentang menjual anjing dan majoriti ulama mengharamkannya. Namun sekelompok ulama memberikan keringanan dengan membolehkan menjual anjing yang memang boleh untuk dipelihara seperti anjing berburu. Ini dalam kes yang lain. Kita tahu di sisi jumhur ulama, anjing, kita sebagai seorang Muslim, kita tak boleh bela anjing ini sebagai pet, sebagai haiwan peliharaan. Macam kita bela kucing tu tak boleh. Jadi yang dibenarkan hanya dalam kes melibatkan manfaat tertentu sahaja, kan? Umpamanya untuk sebagai haiwan buruan. Kerana sebab itu dalam perbincangan fuqaha ni ada disebut sebagai kalbul muallam, anjing yang telah ditrain, yang telah dilatih untuk berburu. Yang mana anjing ni bila tuan dia kata jalan, pi, dia pun pi. Tuan dia kata berhenti, dia akan berhenti. Jadi kalau jenis anjing yang tuan dia kata berhenti, dia jalan juga, yang ni tak dikategorikan sebagai kalbun muallam. Bahkan ulama bincang dalam masalah ni, dalam masalah kitabul ilm, dalam bab fadail ilm, kelebihan menuntut ilmu. Kenapa depa kata anjing tu asalnya tak diharamkan kita bela dan sebagainya, tapi kerana dia ada ilmu, kita boleh bela dia, kan? Menunjukkan itu pun. Kemudian kalbul muallam ni, bila sebelum kita lepas dia nak pergi tangkap arnab, kan? Kita baca bismillah, dia tangkap arnab tu, dia bawa main kat kita. Kalau lah arnab tu masih hidup, kita kena sembelih dan kita boleh makan. Tapi kalau dia bawa main kat kita, dia dah mati, halal untuk kita makan. Pasal apa? Pasal pertama, dia anjing yang telah ditrain. Kemudian yang kedua, sebelum kita lepas dia, kita baca bismillah. Jadi ini satu sudut. Kemudian yang dibolehkan tadi juga, selain daripada berburu tadi, kalau kita rujuk kepada penggunaan semasa di zaman kita hari ini, termasuk juga anjing yang telah di-train untuk nak jaga, kan? Kita ada kebun, dusun dan sebagainya. Kemudian anjing yang telah di-train untuk nak bawa orang yang buta tak nampak ni, ataupun yang telah digunakan oleh pihak berkuasa, custom, polis, PDRM, kan? Itu anjing yang mereka train untuk penyelamat tu, kan? So ini termasuk antara anjing-anjing yang dikecualikan, dibenarkan, dan kita boleh jual anjing ini kerana dia termasuk di antara kategori yang kerana dia ada manfaat pada anjing tersebut, kan? Mahal tu, kan? Yang mereka train tu, kan? Itu memang mahal, dan kan mereka guna baru ni untuk tanah runtuh tu, cari mangsa tu, kan? Jadi anjing-anjing ni memang telah pun dilatih. Baik, seterusnya dia kata lagi, tak, sebelum pada tu kita pergi kepada dah disebutkan anjing ni, kucing. Tadi kan dah disebut kan, boleh lah tuan-tuan makan jual beli kucing ni? Kita memang tak makan kucing, tidak, walaupun ada orang yang makan, kan? Makan anjing pun dia makan, kucing pun dia makan.
Rumah orang tua saya dulu belah kat Bukit Tengah tu, dulu banyak ada anjing-anjing, kucing-kucing ni kan. Bila ada warga negara ni, saya tak jarang lah nampak kan. Dan kadang-kadang dia kata terjumpa kulit-kulit duduk kat longgokan sampah. Maknanya telah diselinap dan telah telah dimakan lah kan. So dalam kes ni kita ada hadis daripada Abu Zubair, dia kata qala sa'altu Jabiran, aku bertanya Jabir an samanil kalbi was sinnaur, sinnaur dengan fathah nun. Aku bertanya Jabir tentang harga mana kita ambil, kita makan daripada hasil jualan anjing dan juga kucing kan. Qala zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda. Katanya Jabir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada benda-benda tu. Yang ini merujuk kepada kita makan hasil daripada jual beli anjing dan juga jual beli kucing. Sinnau ni adalah hirrah, yakni kucing. Baik. Jadi sebab tu kita dapati di kalangan ulama ada yang melarang, memang tak boleh cari makan dengan jual beli kucing ni. Cumanya sebahagian fuqaha mengharuskan jual beli kucing ni atas beberapa sebab. Antaranya mereka kata kucing ni kalau sekiranya kita boleh ambil manfaat daripadanya, dan manfaat yang banyak fuqaha sebut termasuk fuqaha Syafi'iyah adalah bila kucing ni dia boleh kita manfaatkan untuk tangkap tikus. Itu masalah. Kucing lari daripada tikus. Kita kan duk makan, saya selalu duk gurau dengan kawan-kawan ni kan. Kalau kita makan dekat belah-belah Penang kan, makan nasi kandang tu kadang-kadang hamster tu lalu ke bawah. Saya panggil hamster lah kan. Saja nak bagi depa memang lalu besar-besar kan. Besar-besar. Bukan kecil-kecilnya ni. Jadi kucing pun lari kan. Dan kucing-kucing lain ni ada lagi ke kecuali kucing-kucing di kampung. Tapi kucing hak kita beli ni tak main dengan tikus-tikus ni. Kau nak pergi tangkap tikus tu main dengan kita ke tak kan? Dia memang dibela untuk manfaat dimanjakan. Jadi ada tak manfaat dekat situ? Orang-orang yang kesepian, kan? Betul. Dalam kami kan buat kajian tentang keperluan asnaf dulu ni. Dalam ni kami tengah buat kajian tentang kita nak semak kita panggil hawaij asliyah, yakni keperluan asasi muzaki, pembayar zakat ni. So kita nak tengok sekarang ni tuan-tuan kalau bayar zakat pendapatan, tuan-tuan kan boleh buat potongan. So sebelum ni kita just ambil potongan tu daripada lembaga hasil, ikut lembaga hasil punya. Lembaga hasil potong berapa, itu kita potong. Tapi kita tengok lah ni dah banyak dah perubahan gaya hidup, harga pun dah mahal dan sebagainya. So pihak zakat bagi grant penyelidikan kat tim kami di UiTM Pulau Pinang ni. Terima kasih atas zakat. Jadi kita buat semakan balik. So sekarang ni kita tengah edar orang soal selidik. Kalau tuan-tuan dihubungi oleh penyelidik saya tu, kita jawab lah kan. Kita nak semak balik. Tapi dalam satu stage yang kita buat penyelidikan ni, kita telah buat focus group yang mana kita panggil muzaki, pembayar zakat ni daripada pelbagai kategori pendapatan. Kan kerajaan telah kategorikan rakyat kita ni ada B40, M40, T20 kan. Jadi kita ni rakyat marhan ni kebanyakannya M40 dan B40 lah kan. Jadi tapi tak apalah, dalam kami punya perbincangan tu kita dapati daripada semua kategori, baik B40 ke, M40 ke, T20 ke, bela kucing. Dan mereka telah memperuntukkan sejumlah besar daripada pendapatan mereka ni untuk dibelanjakan kepada kucing tersebut. Termasuk apa? Beli pasiak. Yang tu kira hak bulanan ni. Pasiak, makanan
Hak tu saja dah banyak. Kemudian hak sekali-sekala ni sakit bila dia pergi ke klinik. Hak tu pun dah banyak. Itu belum kira kalau dia kena apa? Dia kena batu karang, dia kena kecil. Tentang kucing lebih kena batu karang. Kan Dr. Hazlin kita. Dulu kita ada seorang sahabat kita, Dr. Hazlin. Dia ni lah doktor haiwan ni. Kawan baik aja kan. Dia tanya, nampak kalut sikit lah. Oh, ni nak kena pergi ke klinik, ada pembedahan, nak buang batu karang. Kita ingatkan serius, kucing kena kena batu karang. Jadi yang tu pun mahal. Sebab tu tuan-tuan pergi ke klinik-klinik haiwan ni, berapa banyak yang tuan dia tinggal gitu je, tambah banyak pasal kos dah jadi mahal kan, tinggal terus kat kedai tu, lari macam tu je. Ada waktu bela tu punyalah syok kan. Lepas tu bila kucing tu sakit, tinggal kan. Jadi bukan setakat tu, ada orang yang buat rumah lagi, rumah kucing tu macam lepas tu ada hotel pula kucing ni. Jadi bila tuan ni nak pergi bercuti sana sini, dia tak maulah bawa kucing ni. Jadi kucing ditinggalkan di hotel. Homestay kat. Mahal kat tu tuan-tuan Chan. Sebab tu kalau dah tak larat bayar, tinggal gitu pun sama tak. Lah kan. Sebab tu saya sukalah kucing ni, tapi nak bela minta maaf. Tak boleh. Saya pernah pergi ke rumah orang yang dikategorikan sebagai asnaf. Kita nak pergi bantu dia, kita bawa dengan beras segala nak makan ni. Pergi rumah dia penuh dengan kucing. Dan dia tu sampai tak cukup benda makan, kerana dia juga beli benda makan untuk kucing tu. Jadi dan rumah dia jadi kotor, bau tai kucing dan sebagainya. Jadi kita pun nak heran, hampa ni nak semayang bang kat mana dalam rumah ni kan? Kalau sekiranya keadaan rumah tu macam tu kan. Jadi dalam keadaan situasi ni kita kata sudahlah kan, berhentilah buat benda ni kan. Bagi orang lain lah jaga kucing-kucing ni, jaga diri sendiri terlebih dahulu, itu lebih utama. Tapi nak habaq kata bagi sekarang ni kucing ni dah jadi fuqaha dulu. Saya nak sebut ni fuqaha dulu bila depa kata tak benarkan jual beli kucing ni, depa kata kerana antara sebabnya dulu depa kata ialah dia najis. Kemudian kan hadis Nabi kata innahu minat tawafin alaikum, kucing ni dia berkeliaran dekat-dekat kita. Jadi kalau dia najis, jadi susah kita kan. Jadi atas dasar tu mereka menganggap bahawasanya ini telah dimansuhkan, maka mereka kata boleh. Dan satu lagi illah, sebab apa mereka kata asalnya kucing ni diharamkan, kerana jual beli kucing ni diharamkan, kerana kucing ni satu haiwan yang senang untuk diperolehi. Jadi pasal apa yang nak kena jual? Kucing ni ada banyak, jadi ambil lah. Bukankah yang ni dari satu sudut memenuhi apa yang sekarang ni pecinta-pecinta haiwan duk sembang ni? Depa kata daripada duk pergi beli kucing tu, ambil kucing, angkat kutip lah kan. Kucing-kucing terbiar ni belah. Depa panggil adopt lah kan, macam jadikan dia macam kan. Angkatlah, ambil belah jaga. Daripada kita duk pergi beli hak lain-lain ni, baiklah kita belah. Tapi dari sudut orang lain tak. Depa kata kucing hak ni ustaz tak tahu, kucing ni ada surat beranak. Betul kan? Yang ni saya tak tahu, saya bukan tak terlibat dalam ni, saya tak tahu. Tapi saya duk tanya-tanya habaq, memang kucing yang bagus ada surat beranak kan. Kemudian dia memang kucing ni telah pun dilatih dan sebagainya kan. Dia boleh pergi kencing dekat kencing berak semua tempatnya khusus, bukan macam dengan kucing kampung kita dulu lah kan. Jadi disebabkan oleh semua benda ni, ini semua ada harga dia dan memang mahal kan, ribuan lah dah ni kan. Jadi dilihat dari sudut itu, kemungkinan manfaatnya kerana dia dah tak sama macam di zaman dulu. Di zaman lah ni kucing telah dinilai dari sudut bakar dia pergi sekolah ke, telah ditrain ke apa dan sebagainya, maka semua tu ada kosnya. Maka disebabkan itu bolehlah untuk penjual kucing ni dia
jual lah dan makan hasil daripada jual beli kucing tersebut. Yang ini adalah beberapa pandangan di kalangan sebahagian fuqaha yang mengharuskan untuk kita jual beli kucing ni kan. Tapi macam kita katakan, kalaulah kita nak lebih tenang dan keluar daripada khilaf dalam masalah ni, adalah lebih baik kita belalah kambing ke lembu yang mana tidak ada khilaf dalam masalah ni kan. Jual pun mahal juga kan. Raya-raya haji tu dapat pendapatan yang bagus juga kan. Itu lebih baiklah kan daripada terlibat dalam yang ni. Tapi lah ni bukan berhenti takat tu. Kita pi lagi kepada jual beli lagi haiwan-haiwan lain yang dulu tidak dianggap sebagai haiwan belaan pet ni, tapi lah ni dah jadi pet. Orang bela ular, orang bela cicak, mengkarung, iguana, hamster, tu hak terbang tu, dia ada macam sayap ke tepi tu, panggil orang tu apa? Sugar glider. Arik ada? Tak ada. Oh, ada itik. Itik bagus. Tak ada khilaf dah. Belah. Belah nak jual ke apa bagus. Kan? Yang ni pun satu haru. Jadi orang belah benda-benda ni. Kan jadi kes yang mana ular atas kondo tingkat berapa puluh tu. Ada ular. Main mana ular ni? Main daripada tuan dia belah, tuan tak jaga elok, tak bagi makan, dia lapar, dia keluar dari rumah tu nak cari makanan kan. Jadi yang ni macam mana? So di sisi majoriti ulama dalam bab ni, haiwan-haiwan ni termasuk antara haiwan yang dianggap tidak ada manfaatnya. Bahkan ular ni, bukankah ia termasuk di antara haiwan yang kita suruh bunuh? Nabi suruh bunuh. Sama ada tanah halal ke tanah haram ke, Nabi suruh bunuh. Jadi ini juga tidak dibenarkan untuk kita makan, berjual beli daripada hasil tu. Dan orang pi lagi lebih daripada tu lagi. Bukan setakat tadi serangga pun orang belah tu apa? Kala jengking. Saya pun tak boleh fikir lagi kan. Macam mana orang ni. Dan ni satu hal pula. Bukan dia belah, bukan belah kerana nak jadikan pet, tapi belah untuk dijadikan sebagai sumber makanan. Baik. Belalang kita tahu. Yang ni memang makruf. Benda ni tidak ada khilaf walaupun di tempat kita. Di Pulau Pinang ni saya rasa tak ada ke orang duk jual. Tak ada. Tapi di belah Terengganu. Tadi saya duk baca kat sikit artikel ni, di belah Terengganu depa duk makan belalang padi tu. Orang ada macam ni, belalang tu RM70 sekilo tuan-tuan. Tuan-tuan pergi belah RM70 sekilo. Tapi sekilo tu pun banyak kan, bukannya sikit kan. Dia belalang je kan. Jadi depa goreng. Depa goreng. Thailand. Banyak. Tapi kalau bercakap belalang tak apa lagi. Lipas. Cengkerik. Yang ni macam mana? Bahkan sekarang ni ada satu movement yang mana movement ni macam geng-geng asalnya vegan lah. Tapi ni vegan ni depa tumbuhan saja. Yang ni depa kata bila bela lembu, kambing semua ni, ya Allah, dia apa mengancam alam sekitar sebab makan kawasan luar, pelepasan gas lah melalui najis dia lah, macam-macam lah dia bercerita ni. Lalu dia kata kita ada satu lagi sumber protein yang lebih baik dan murah dan boleh didapati dengan jumlah yang banyak, kos penternakan pun murah, iaitu serangga tadi. Dan mereka buat apa? Mereka buat tepung daripada serangga ni. Saya ingat ni tepung daripada serangga. Mana segala makna serangga tadi, mereka telah proseskan dia tak jadi serangga dah. Dia telah jadi satu tepung. Tuan akan nampak dia macam dengan tepung, tapi dia tak putih lah, dia warna dia macam nak kuning-kuning sikit lah. Dia nak macam dengan tepung
tepung apa? Tepung, bukan tepung wholemeal tu, orang buat roti tu. Tepung yang tak diproseskan putih tu. Dia rupa dia nak macam tepung tu. Jadi tepung ni daripada serangga, dia ada label dia. So sekarang ni di negara barat depa promosi benda ni kerana bagi depa yang ni lebih mesra alam, sustainable, dan yalah kos pun murah. Jadi depa jual produk-produk ni. So depa buat kuih, depa buat kek daripada benda-benda ni dan depa jual. Tuan, dia duk main lah ni kan. Lah ni macam mana kita nak kata dengan jual beli produk-produk ni? So kita pakat ternak lipas, ternak. Allahu a'lam, kita nak jawab pun kita tak tahu kan. Dia main dengan produk yang macam-macam. Tuan-tuan, benda-benda yang haram. Lah ni tadi tu protein kan. Salah satu juga protein. Tuan-tuan tahu bila kita nak buat sausage, dia panggil apa? Emulsifier apa, saya lupa lah istilah. Bila kita nak buat benda-benda tu, sausage ke apa, dia nak bagi jadi nyek-nyek, bagi cantik tu, dia rupa dia tu, kita buat telur antaranya bahan dia. Tapi industri anggap telur ni mahal kan. Telur memang mahal pula ni kan. Lalu salah satu sumber yang mereka boleh ambil untuk gantikan bahan tu adalah daripada darah. Yang mana mereka ekstrak benda tu daripada darah. Dia bukan tuang darah seketul tak. Ambil satu bahan yang ada dalam darah tu, protein yang ada dalam darah tu, dia dah jadi satu bahan lain lah. Itu kita bubuh dalam makanan kita ni. Haji giling kepala. Tuan, bila melibatkan benda ni, kita jadi semok dalam fikir macam manalah buat ni. Sebab industri, dia paling penting dari sudut industri adalah macam mana kita nak dapatkan bahan-bahan mentah ni dengan murah dan juga banyak dan mudah untuk didapati. Jadi kan bila kita duk sembelih binatang ni, kita darah-darah tu buang macam tu je. Depa kata rugi ni. Kita patut ambil manfaat daripada benda-benda ni. Jadi ini salah satu manfaatnya lah kan. Saya tahu ni bila hari tu ni buat kajian pasal masalah PRP yang darah manusia tu. Jadi PRP ni juga, yang ni bahan daripada darah haiwan ni juga ada bahan yang diambil. Tadi PRP tu dari sudut perubatan manusia ni. Hak ni bahan yang diambil daripada darah haiwan untuk dimanfaatkan dalam kita punya makanan. Tapi tuan-tuan tak usah bimbang lah, di Malaysia ni ada logo halal Jakin tu tak makan lah. Lagi pergi duk balik duk pikir lain-lain no, balik pergi duk buang habis segala sosis semua tu tak. Saya tak kata, saya tak suruh buat gitu. Hak di Malaysia ni, hak ada logo halal Malaysia, insya-Allah halal. Kita makan lah, tak ada masalah. Tapi hak di negara lain tu, hak tu kita nak kena cek dulu, sebab antara bahan hak dia bawa masuk adalah benda-benda seperti ni. Jadi inilah masalahnya. Walaupun sekarang ni, kalaulah kita kata contohnya darah tu, ialah kita haram makan darah tu kan, ambil manfaat daripada darah haiwan. Contohnya kita sembelih lembu, tapi disebabkan ada pihak industri yang mau kan, kita tak ada, kita simpan dan kita jual pada pihak industri tu. Boleh tak dalam bak ni? Inilah yang menjadi masalah. Sedangkan dari sudut kita kata darah haiwan ni tak boleh lah, dia haram. Damam masfuh, darah yang keluar bila kita sembelih tu, yang tu memang jelas haram. Jadi boleh tak kita nak mengambil manfaat daripada sudut tu? Ini wallahu alam. Tuan kena tanyalah pejabat mufti. Banyak tuan kalau pergi ni mufti ni, macam-macam benda yang orang tanya yang melibatkan industri. Dan kadang kalau industri ni depa bergerak lebih laju daripada Tuan Mufti ni. Kita pun tak ada nak buat research. Mereka kira nak tanya kita tu supaya kod mana pun boleh tak nak bagi dia, kira bagi boleh lah. Mereka buat dah kan? Lepas tu baru tanya kita kan. Yang dia ni lah satu masalah yang terpaksa kita berdepan. Baik, sambung balik. Sedangkan haiwan-haiwan lain yang tidak boleh dimakan, maka apa-apa yang tidak memiliki manfaat seperti rayap ni maksudnya serangga lah, hasyarat ni dan semacamnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dan apa-apa yang disebutkan bahawa ada manfaat pada sebahagian darinya,
maka ini adalah sesuatu yang sedikit, maka tidak menjadi dasar bolehnya diperjualbelikan. Sebagaimana halnya Nabi SAW tidak membolehkan memperjualbelikan bangkai sekalipun disebut bagi beliau ada manfaat darinya. Sedangkan haiwan-haiwan yang ada manfaatnya seperti untuk berburu, seperti citah, burung elang, burung raja wali dan semacamnya, maka majoriti ulama membolehkan memperjualbelikannya. Jadi haiwan-haiwan ni kita tak boleh makan dia, tapi kita boleh manfaatkan dia. Tuan-tuan, di negara Arab, benda-benda ni ada satu burung tu, burung macam elang yang kecil tu, yang tu tuan-tuan, Arab ni mahal, depa akan mahal sungguh benda tu, beribu tuan depa habis untuk beli benda, sampai ratusan ribu pun ada. Depa memang minat binatang tu, macam burung tu yang dia digunakan untuk berburu. Jadi satu hobi lah ni orang kaya-kaya. Baik, satu lagi, bila disebut bangkai tu, mayat, boleh tak kita jual beli mayat? Mayat orang, ada orang jual beli mayat? Ada? Boleh tak? Untuk tu lah ni, kolej-kolej perubatan, teaching hospital beli mayat. Saya dulu masa duduk kerja di UniKL RCMP tu, saya pergi lah tengok bilik mayat dia pun ada mayat, dia pun beli. Mahal kot kan, bukan murah. Ada 3 orang ada tu, 3 orang kita panggil buat guna. Jadi ada yang kaki saja, ada yang kerat, tapi dia pun bubuh dalam satu tangki tu. Memang dia punya bau, dia tak bau nak kata busuk, dia bahan tu yang dia letak untuk awet dia, supaya dia kekal kan. Boleh lah kita beli benda ni. So kalau ikut pada asasnya, Nabi SAW memang mengharamkan jual beli mayat ni kan. Di mana di zaman Nabi kan, bila berlakunya perang, mayat-mayat ni yang telah mati ni, orang kufar mereka minta nak beli mayat tu kan. Maknanya mereka nak beli tu untuk mereka yalah uruskan ataupun tanam lah kan, dengan cara mereka lah kan. Tapi Nabi SAW tak benarkan. Akan tetapi situasi zaman kita ni, jual beli mayat tu bukan dalam konteks itu. Sebaliknya dia dalam konteks untuk tujuan pembelajaran. So dalam kes ni saya tengok fatwa-fatwa bagi ulama, antaranya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Mukhtar Al-Shanqiti, bila orang tanya kepada mereka kata dibolehkan, kerana akan tetapi syaratnya mestilah mayat tu bukan mayat orang Islam. Itu syarat yang paling utama sekali. Kemudian yang kedua, tujuan dia mestilah untuk tujuan pembelajaran ni. Sebab memanglah pelajar-pelajar perubatan ni, antara benda yang mereka kena mula-mula jugalah kan, mereka kena pergi hadap benda tu lah. Bukan setakat tengok saja, kena pegang semua benda dan sebagainya. Buatlah apa yang patut. Jadi kalau had tu pun tak boleh buat, sudah kan, pergilah cari bidang lain yang mungkin lebih sesuai. Sebab tu orang-orang dalam bidang perubatan ni nak kena orang yang memang cekal lah dan boleh hadap benda-benda seperti ini. So dalam kes ni kita katakan jual beli mayat dalam konteks ini diharuskan sekiranya ia melibatkan mayat orang bukan Islam dan memang atas tujuan untuk pembelajaran seperti macam. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis ni kesimpulannya merujuk kepada kaedah yang sangat penting, iaitu benda yang kita haram makan dan kita mengambil manfaat daripadanya, maka haram juga untuk kita jual kan? Kita jual dan kita tak boleh makan daripada hasil jualan tersebut. Jadi benda yang haram kita makan tu tertakluk kepada mazhab kita pula kan. So kalaulah mazhab kita umpamanya, mungkin di sisi mazhab yang lain mereka mengharuskan untuk makan boya umpamanya contoh. Jadi dari sisi mereka nak jual boya tu tak ada masalah kan. Bahkan dia adalah antara benda yang orang buat industri kan, orang ternak dan juga orang jual. So di sisi mazhab mereka tidak ada masalah lah kan, untuk nak mereka jual beli dalam hal ini. So ya, sarkas
Allah alam, tak tahu. Yang tu pun haiwan-haiwan tu depa train lah. Tak tahu, wallah alam. Depa maksudnya depa jual ke kita pi beli tiket? Wallahu alam, tak tahu. Baik tuan-tuan, saya ingat berhenti takat dulu. InsyaAllah kuliah yang akan datang kita akan sambung pada hadis yang ke 46 tentang setiap yang memabukkan itu haram. Wallahu a'lam. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.